أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Lagi kalau Ustaz Sapidin datang, tak payah buat forum, tak kena kan. Anara buat tajuk ni terus dia suruh cakap dia collect untuk dia, tapi ceramah nak seorang. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang juga disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah bab berkaitan ikhlas, bab berkaitan dengan ikhlas wa ihdari niyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadat kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Menjadi orang-orang yang lurus dalam beragama, ya, serta mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan itulah dia agama yang teguh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, orang yang ikhlas dalam ayat ni disebut mukhlisin. Mukhlis, lam dari bawah, mukhlis. Mukhlis ini orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berbuat ikhlas, ya, pelakunya. Dalam surah Sad ayat 83 disebut juga tentang orang yang ikhlas, tapi dia wazan lain, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang telah diberikan sifat ikhlas. Mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlasin orang yang diberi ikhlas. Maknanya keikhlasan tu datang daripada bukan daripada dia, daripada lain, daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan saya nak sorotkan kisah dalam Quran bila disebut perkataan mukhlasin ni, dia akan kait dengan kisah iblis. Ya, iblis. Saya petik surah Sad, ya, jadi tuan-tuan nanti boleh semak surah Sad. Bermula daripada ayat, ya, sekejap. Kita ambil ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Tak kala Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku mencipta bashar, itu makhluk atau manusia, makhluk daripada tanah. Dalam surah Al-Baqarah kita tahulah, basharan di sini, bashar bukan Bashar al-Assad, ya. Bashar adalah merujuk kepada khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak cipta satu makhluk yang akan dijadikan khalifah di muka bumi, ya. Okey, dalam ayat ni disebut basharan min tin, ya. Baik. Dan kita tahulah siapa itu, Nabi Adam alaihi salam. Ya. Okey. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia kata, dan tak kala mana aku telah sempurnakan ciptaan makhluk itu, lalu aku tiupkan padanya rohku. Macam mana Allah Ta'ala tiup roh? Itu bukan urusan kita, ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh, katakan saja roh itu urusan aku, urusan Allah, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tak diberi ilmu melainkan sikit, ya. Kamu pun tak tahu roh tu macam mana.
Jadi Allah Ta'ala bila siap menyempurnakan kejadian Nabi Adam alaihissalam, kemudian ditiupkan roh. Ya. Dalam ayat ini disebut wa nafakhtu fihi min ruhi, mana Allah Ta'ala sendiri yang meniupkan roh kepada jasad Adam alaihissalam. Fa'qulahu sajidin, maka hendaklah kamu tunduk sujud kepada dia. Sujud di sini kita tahu sujud hormat. Kisahnya sama macam surah Al-Baqarah, dan mana-mana kisah yang mana Allah Ta'ala sebut tentang malaikat diperintahkan sujud, dia akan cerita iblis. Baik. Sujud di sini bukan sujud li ta'abbud, ya, bukan untuk menyembah, beribadat, tapi dipanggil apa? Sajdatun li tashrif, hanya untuk menghormati. Ini makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, maka kamu hormat pada dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, lalu para malaikat pun sujud kepadanya semuanya, seluruhnya. Ya. Ayat 71, 72, ayat 70, ayat 72, tengok ayat 73, ya. Malaikat semua sujud. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Ayat 74. Kecuali iblis. Di sini timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan illa iblis, illa istisna, pengecualian. Iblis itu katanya adalah asalnya malaikat. Malaikat yang menderhaka kepada Allah. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dan seolah-olah malaikat, ya, sepatutnya patuh perintah Allah, ada seorang, ada satu tak mau patuh. Sedangkan ayat Al-Quran menyatakan secara jelas, ya, malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini makhluk yang tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak menderhaka Allah, dan mereka hanya melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Jadi bagaimana boleh ada satu yang katanya ketua malaikat, asal kata namanya Azazil, kemudian dia lawan Allah. Okey. Nanti saya akan terangkan. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa iblis bukan malaikat. Nanti ayat berikutnya kita akan jumpa bahawa dia mengaku dia dicipta daripada api. Sedangkan hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawa wa khuliqatil malaika min nur. Para malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Jadi illa iblis menunjukkan apa? Menunjukkan bangsa malaikat ataupun merujuk pada perbuatan. Semua sujud kecuali ada yang tak sujud. Dan bukan mesti iblis itu malaikat. Semua makhluk yang Allah perintahkan sujud, sujud. Cuma ada satu yang tak mau sujud, dia bukan malaikat. Ya. Baik. Fasajadal malaikatu, maka yang menjadi fa'ilnya hanya malaikat saja yang sujud. Satu makhluk ni dia tak mau. Tak ada kisah dia. Sebahagian ulama tafsir juga ada yang menyatakan bahawa, kalau tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah tu, bila mana Allah Ta'ala sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat tanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau nak menjadikan makhluk, menjadikan orang yang membuat kerosakan, mana orang yang buat kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Jadi seperti malaikat telah tahu makhluk yang Allah Ta'ala nak jadikan sebagai khalifah itu akan menderhaka.
akan buat kacau, akan buat rosak, buat kerosakan, huru-hara, membunuh, menumpahkan darah, seolah-olah malaikat tahu. Sedangkan Allah Ta'ala baru nak buat Nabi Adam. Sebagai ulama tafsir mengatakan bahawa sebelum daripada penciptaan Adam, bumi ini telah pun didiami oleh makhluk jin. Dan memang mereka buat macam malaikat cakap tu, iaitu membuat kerosakan, berbunuh-bunuhan, bergaduh semua. Dan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat turun ke bumi, selesaikan pertelingkahan antara jin. Dan ketuanya dibawa naik ke langit, iaitu Azazil. Azazil diajarkan cara beribadah, cara solat, cara ibadat semua, sehingga malaikat merasakan itulah dia makhluk yang akan dibawa turun semula menjadi khalifah. Itu yang malaikat tanya. Itu satu-satu tafsiran. Macam mana malaikat boleh tahu? Ini pelik kan? Allah baru nak buat, malaikat tanya, apakah engkau nak jadikan di bumi itu nanti yang menumpahkan darah, yang berbunuh-bunuhan, yang buat kerosakan? Macam malaikat tahu. Padahal Adam, Allah Ta'ala baru kata nak buat, baru nak buat. Jadi malaikat bertanya berdasarkan pengalaman yang ada. Bumi telah pun dipenuhi atau didiami oleh makhluk jin. Ketua dia dibawa naik dan diajarkan cara-cara ibadah, sehingga jin ni rasa, malaikat merasakan ketua jin ni akan dihantar semula ke bumi menjadi khalifah. Begitu juga jin tu, Azazil. Dia rasa dia macam diberi kursus lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan asyik pergi kursus, mungkin kita kata, apa pasal asyik aku je? Agaknya aku ni nak diberi jawatan yang penting, kan? Betul tak? Betul tu. Haji jalan ganggu. Kalau orang bagi kursus kan, maknanya kita ni dilatih. Macam arwah ayah saya dulu lah. Saya tak sekolah, ayah saya kadang pergi Kanada, pergi sana, pergi sini, Telekom hantar. Maknanya lepas tu baru tahu rupanya dia nak naik pangkat. Dulu ayah meninggal lah. Jadi mungkin orang pergi kursus ni dilatih, diberi kemahiran, diberi expertise dalam satu tugas. Mungkin dia nak dapat satu jawatan yang penting, sehingga menimbulkan dalam diri Azazil tu, dia rasa aku yang patut dapat kedudukan ini. Baik. Bila mana dia berasa begitu, dan tuan-tuan pun faham kenapa Azazil tak boleh terima bila Allah cipta makhluk yang lain. Makhluk yang lain. Dan disebut dalam ayat tadi, basyaram min tin, satu makhluk yang dicipta daripada tanah. Dalam ayat lain disebut inna khalaqnakum min turab. Turab, tanah yang berdebu. Tin, tanah liat. Tanah liat yang hitam. Dalam ayat lain lagi Allah Ta'ala menyatakan min sulalatin min tin. Sebab manusia dicipta daripada unsur-unsur yang ada pada tanah. Pada tubuh kita ada apa? Ada karbon, ada sulfur, ada magnesium, bahan-bahan yang ada pada tanah. Sebab itu ada pandangan yang mengatakan bahawa kita ni, macam mana cara Allah cipta Adam, wallahu alam, tak tahu. Adakah tanah tu dikepal-kepal, bentuk kaki, bentuk tangan, jadi kepala, tiup roh, ataupun min sulalatin min tin, unsur-unsur yang ada pada tanah, ada pada tubuh manusia, kalsium, magnesium, sulfur, semua itulah, karbon dan sebagainya. Jadi saya sambung kisah tadi. Bila Allah Ta'ala perintahkan sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis bukan golongan malaikat. Tadi saya sebut ada pandangan mengatakan iblis ketua malaikat. Macam mana ketua boleh lawan? Itu satu tafsiran. Saya lebih setuju mengatakan malaikat sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum. Macam mana sabit dengan ayat Quran. Malaikat takkan lawan. Malaikat tak ada nafsu, malaikat tak ada keinginan untuk jawatan, malaikat tidak ada perasaan hasad, malaikat tak ada apa-apa. Faham?
Dia kerja dia buat je, apa Allah perintah dia buat je. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur, dia membesarkan diri, maka dia termasuk di kalangan orang-orang atau golongan yang kafir. Macam mana malaikat boleh ada sifat takabur? Maknanya dia bukan malaikat. Dan takabur ini tuan-tuan, dia boleh membawa kepada kekufuran. Dalam surah Baqarah pun dia cerita kisah yang sama, cuma dia sebut perangai iblis satu lagi, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dengan ada sebab kita berpaling daripada perintah Allah dan dengan kita membesarkan diri kita, boleh jadi kufur, berpotensi jadi kufur. Ya, adakah iblis kemudian dia digelar iblis selepas daripada dia lawan Allah Ta'ala, daripada Azazil dan digelar iblis. Saya ingat kata-kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani bahawa iblis ni dia makhluk yang beriman. Tuan-tuan pasti pelik kan? Kata iblis beriman, macam mana? Nanti kita cerita. Betul ke iblis itu beriman? Apa itu iman? Tuan-tuan ikut kuliah saya dah 6 tahun ni. Iman, apa iman? Al-iman huwa tasdiq. At-tasdiqul jazim. Iman adalah membenarkan sesuatu dakwaan, membenarkan, mempercayai sesuatu dakwaan dengan teguh dan tidak berganjak. Jazim, tak berubah. Nah, cumanya itulah. Ya. Kita kata iman kepada Allah, percaya Allah tu wujud. Percaya Allah Ta'ala itu Tuhan. Adakah iblis tak percaya? Soalan dia. Iblis percaya tuan. Nanti kita baca lepas ni. Dia doa. Dia percaya Allah dan dia doa kepada Allah. Dia tak doa kepada patung berhala. Dia tidak bakar colok. Dia tak sembah patung. Dia minta dengan Allah. Sebab itu iman sekadar percaya, sekadar minta, waktu-waktu rasa nak minta, minta, rasa tak nak minta, tak nak minta. Iman seperti itu tidak ada nilai dari segi agama. Rasa perlu Tuhan, cari Tuhan, doa. Rasa nak semayang hajat, anak-anak SPM, semayang hajat. Lepas tu semua tinggal. Maghrib, apa semua, subuh, semua langgar habis. Ramadan pun sama. Tapi tarawih 20 rakaat. Ada sifat maknanya berpaling, enggan, istakbara, takabur, membesarkan diri, boleh jadi macam iblis. Iman yang tak ada nilai. Iman iblis, percaya pada Allah tapi tak ada nilai bila mana dia engkar dan dia membesarkan diri. Baik. Wa kana minal kafirin. Baik, tuan-tuan tengok pada ayat berikutnya, ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, Allah panggil, wahai iblis, apa yang menghalang engkau? Mana'aka, apa yang halang engkau daripada engkau sujud kepada apa yang aku cipta dengan tanganku, sendiri. Jadi kita tak bayangkanlah Allah Ta'ala ni tentang ayat mutasyabihat ni, tak payah bincang lah tangan Allah apa sebab tu. Kita anggap bagi Allah Ta'ala lah tangan dengan makna kekuasaan ke apa ke lantak, itu pada di sisi Allah Ta'ala, pengetahuan di sisi Allah Ta'ala. Dari segi manusianya kita ambil ayat ni begitu. Allah cipta sendiri Nabi Adam dan minta supaya tunduk hormat, malaikat semua tunduk sujud, satu makhluk tak mau, iaitu iblis, Azazil atau iblis. Dan Allah Ta'ala isytiharkan wa kana minal kafirin, dan Allah tanya pula dia, apa sebab, apa yang menghalang engkau daripada sujud? Apa benda yang halang engkau daripada sujud? Ya. Iblis jawab tuan-tuan. Tuan-tuan ingat iblis tak ada hujah? Pada ayat 76. Qala ana khairum minhu.
Itu hujah dia. Tu kira hujah tu paling power tu. Dia jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia. Nampak? Apa sebab jadi kufur? Sebab dia angkat diri. Istakbara. Takabur. Itu hanya layak bagi Allah Ta'ala saja. Sifat takabur hanya layak bagi Allah. Ana khairum minhu. Mana-mana manusia yang bila dia tak dapat apa dia nak, dia kata, kenapa orang tu dapat? Kenapa orang tu dapat? Kenapa tak aku? Aku lagi bagus. Aku lagi belajar tinggi. Aku lagi kelulusan tinggi. Aku bukan 3 pointer. 4 apa lagi? 4 flat. 4 flat kondominium apartment ikut lah. Kan? Tuan-tuan, angkat diri sendiri ni, beri pangkat pada diri sendiri ni kerja orang gila. Iblis ni dia dah hilang kewarasan dia bila dia kata aku lagi baik pada dia. Patutnya dia kena fikir, kenapa Allah Ta'ala nak jadikan Adam sebagai khalifah? Allah Maha bijaksana, mesti ada sebab Allah tak pilih aku. Tapi dia kata ana khairum minhu. Tuan-tuan kalau kerja dengan tuan-tuan pernah duduk dalam tentera, orang bagi pangkat tak apa kan? Tuan-tuan dalam polis, tuan-tuan dapat bantras satu kes kongsi gelap ke apa kan? Lepas tu tuan-tuan pun dapat pangkat, okey lah. Tapi tuan-tuan tengok orang letak pangkat sendiri kan? Pelik lah. Ke tuan-tuan tak faham? Tak faham saya sebut keep it up. Faham kan? Dia pakai beret dia sendiri, di uniform ni dia letak pangkat dia. Saya tak tahu pangkat tu dia dapat mana. Ke beli ke Central Market. Dia letak pangkat-pangkat ni. Jadi orang letak pangkat kepada diri ni orang gila kan. Orang tak berapa waras. Biar orang puji tak apa. Jangan kita termakan pujian. Orang yang beri pangkat tak apa. Bukan kita angkat diri. Ana khairum minhu. Ini lebih kurang macam keep it up kan. Keep it up. Kan? Keep it up, don't give up. Khalaqtani. Apa sebab dia kata lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia pandai-pandai. Satu dia angkat diri, kemudian dia pandai-pandai berhujah bahawa aku lebih baik sebab engkau cipta aku dari api. Ini hujah yang saya pegang. Bahawa bila hadis-hadis yang sahih menyatakan khuliqatil malaikah min nur, malaikat, para malaikat dicipta daripada cahaya. Bila Quran menyebut bahawa iblis itu dicipta daripada api, maka dia golongan jin dan memang patutlah dia lawan perintah Allah. Jadi illa iblis aba wastakbara itu bukan ayat menyatakan iblis sebahagian daripada malaikat kemudian dia engkar, bukan. Dia itu memang daripada golongan yang lain, cuba diajar untuk taat dan tiba-tiba dia melawan. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-77, saya cuba habiskan sampai ayat ibadatul mukhlasin, dan saya nak minta pengasas tahfiz Komtas untuk menyatakan sikitlah dia nak buat kutipan hari ini. InsyaAllah sahabat saya Ustaz Safidin. Saya cuba habiskan ayat ni. Baik. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ayat 77 Allah kata, maka keluarlah engkau daripada syurga. Keluarlah engkau daripada sini. Keluar daripada syurga, sesungguhnya engkau ini rajim. Rajim biasa diterjemah makna direjam. Bukan maksud direjam maknanya jauh daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala akan berikan belas kasihan kepada makhluk. Bila dah panggil dia rajim, direjam, bukan makna mesti dia dibaling dengan batu, rejam, tapi dengan makna dia jauh daripada rahmat, jauh daripada mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Baik. Pada ayat 78 Allah tambah lagi, fa inna alaika la'nati ila yaumiddin, maka dan sesungguhnya ke atas engkau mendapat laknatku. Laknat aku menimpa atas engkau sampailah hari pembalasan, yaumiddin. Sampai hari kiamat, sampai hari manusia dibalas, engkau dapat laknatku. Tuan-tuan tengok ayat berikutnya. Siapa ada telefon buka
Surah Sad ayat 79. Yang ni kita kata ni, imannya iblis, walaupun Allah laknat dia tetap doa, tuan-tuan. Dia tetap doa, dia tetap minta pada Allah. Tengok. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, dia berkata, wahai Tuhanku, ya, maka tangguhkanlah umurku sehingga mereka dibangkitkan. Dia tahu Nabi Adam ini, ihbitu minha jami'a, bila keluar daripada syurga, turun ke bumi, Adam keturunannya akan membiak, ya, beranak pinak di muka bumi. Maka nanti bila hari mereka dah mati, mereka semua dibangkitkan semula. Panjangkan umur aku selama-lama itulah. Kenapa? Ada sebab dia minta. Dah kalau kita benci satu orang, buat apa kita nak ambil tahu pasal dia, kan? Ini dia benci kepada Adam, tapi dia tetap nak ambil tahu perkembangan anak Adam, keturunan Nabi Adam. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan semula. Mana aku nak mengikuti perjalanan hidup keturunan Adam ni. Semua sekali. Ya. Tuan-tuan, agak-agak dia doa, dia minta ni, agak Allah berkenan. Tu soalan ni. Doa dia makbul, tuan-tuan. Doa dia makbul. Kita doa Allah belum jawab lagi. Kalau Allah jawab pun tidak dengan maqal, tetapi dalam Quran ini ayat 80 Allah Ta'ala jawab, qala fa innaka minal munzarin. Allah Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya engkau antara yang diberi tangguh. Engkau mana umur kau panjang. Allah perkenankan doa iblis. Subhanallah. Mengapa Allah bagi pula? Ini pun soalan juga tu. Kerana ada tujuan Allah buat begitu. Allah Ta'ala cipta kita pun ada tujuan. Wallazi, apa? Dalam ayat satu, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Mulk ayat 2. Dia yang menjadikan, menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji di kalangan kamu siapa yang paling baik amalannya. Tuan-tuan, nak uji orang ni mestilah ada cabaran dia. Saya ingat kalau manusia ni diberi otak semua sama, IQ genius semua sama, kan? Semua sama, otak semua sama, diberi baca buku, minuman, makan minum semua sama. Semua makan kurma, makan kismis, tak makan nasi. Kan? Otak pun bagus, minum susu kambing, semualah. Tak ada minum Coca-Cola kan? Semua bagus-bagus lah. Belajar semua sama. Allah bagi kemampuan semua sama. Semua sama. Nafsu sama, semua sama. Mestilah result dia sama, kan? Tanpa ada gangguan. Tapi manusia tu akan nampak perbezaannya bila ada cabaran-cabaran. Okey. Maka Allah Ta'ala tahu bahawa iblis ni dia minta panjang umur sebab dia nak buat benda jahat. Dan memang pun iblis bagi tahu pun. Allah Ta'ala tangguhkan umur iblis, ayat 81, ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah waktu yang ditentukan. Aku panjang kau umur kau. Kau hidup dekat bumi, kau tengoklah apa kau nak buat kepada keturunan Adam. Iblis doa lagi, atau iblis mohon lagi. Tuan-tuan, kali ini permohonan dia dahsyat. Mula-mula minta panjang umur, kan? Kemudian dia minta fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Fa bi'izzatika, ulama tafsir kata fa bi'izzatika, ba itu listi'anah, ba untuk minta tolong. Macam kita sebutlah bismillahirrahmanirrahim, kita minta tolong dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi malaikat iblis ni dia nak buat benda jahat, dia minta tolong Allah. Fa bi'izzatika, ya Allah, dengan kemuliaan Engkau, aku pasti akan sesatkan mereka semuanya. Aku akan sesatkan keturunan Adam ni semuanya. Dan dia sebut
dengan nama engkau atau dengan kemuliaan engkau. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau perompak, penyamun, dia nak merompak, dia beritahu polis. Ni dekat raya ni kan, katakan okey ni kawasan rumah kaya ni, Tan Sri Datuk-Datuk ni kan, dia penyamun ni dah attack lah. Okey, ni semua balik kampung ni, tak balik kampung pergi London ni. Dia pergi balai polis. Polis, saya ni nama sekian-sekian, kerja saya merompak kan, saya kerja pecah rumah. Ni ada rumah-rumah ni, biasa tiap tahun saya perhati time raya kosong, time raya tak ada orang ni. Jadi nak bagi tahulah, ni makluman saya nak pecah rumah ni, saya nak merompak, nak menyamun, harap maklum. Kan, dia nak buat benda jahat, dia bagi tahu. Apa maksud dia? Supaya Allah Ta'ala izinkan Allah Ta'ala izinkan di kalangan keturunan Adam ini, la ughwiyannahum ajma'in, aku nak sesatkan. Macam-macam cara. Dalam ayat lain diterangkan, aku datang daripada tepi, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, semua. Iblis dan kuncu-kuncu dia daripada kalangan syaitan akan buat macam mana cara pun bagi keturunan Adam ni sesat. Dengan izin apa? Aku minta izin kau ya Allah. Begitu. Pada ayat 83, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini saya balik pada tajuk yang kita mula-mula mukadimah tadi. Aku akan sesatkan, la ughwiyannahum, ada nun thaqilah, aku pasti, aku akan usaha sungguh-sungguh sesatkan semua sekali keturunan Adam, kecuali hamba-hamba engkau yang telah diberikan keikhlasan. Tuan-tuan, maknanya iblis tahu dia tidak mampu menyesatkan makhluk ni. Dia tak mampu menyesatkan hamba yang Allah Ta'ala cipta, makhluk yang Allah cipta. Ya, dia minta izin, yang aku tak boleh sesatkan hamba-hamba engkau apabila mereka telah diberikan keikhlasan. Saya ulang balik surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi kita sebut. Allah Ta'ala kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah suruh kita jadi ikhlas. Dalam ayat lain disebut fa'budullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan, kepada Allah, dengan mengikhlaskan diri pada agama, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Kamu kena jadi ikhlas, tapi ikhlas tu bukan kamu punya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, maknanya ikhlas tu Allah bagi. Nampak tak? Maknanya siapa-siapa tak ikhlas dalam beribadat, baca Quran, ceramah, khutbah, mengajar agama, pegang jawatan dalam apa, jadi mufti, jadi itu, jadi ini, kamu boleh sesat. Kamu boleh sesat apabila tidak ada keikhlasan. Baca Quran bila orang puji, mesti tuan-tuan, saya cakap terang-terang, ini sebelum suara saya serak, suara saya dah serak kan. Dulu-dulu suara saya boleh tahan. Saya jadi imam satu, ni cerita betul. Saya jadi imam. Lepas tu satu orang puji, Ustaz orang mana? Saya tengok orang Keramat. Oh, Ustaz buat saya semayang belakang Ustaz, rasa macam semayang di Masjid Nabawi, dia kata. Punya angkat gitu. Saya pun tonton je saya, tuan kata apa? Ya. Tak gitu. Kita tawaduk konon. Kan? Tak adalah rasa saya tak ada. Tuan-tuan, sekali kita lawan, kita keluar lagi, sebelum sampai pintu, seorang lagi, Ustaz orang mana? Ustaz mana? Ustaz tinggal mana? Oh, terima kasih Ustaz, sedap bacaan tadi. Agak-agak tuan-tuan terkesan tak? Terkesan kan? Terkesan. Satu Cina baru masuk Islam, saya baca Quran kat Masjid Jami', dia duduk belakang. Duduk lama saya tu, oh Cina. Dia kata, ni Ustaz lah. Wah, Ustaz baca Quran macam dalam radio. Saya jumpa dia dulu.
Tuan-tuan, bila ada perasaan-perasaan yang boleh merosakkan ikhlas, syaitan boleh sesatkan kamu. Solat, riak, mengajar, ujub, rasa kagum, rasa hebat, orang puji. Segala bentuk ibadat kita, tuan-tuan, boleh jadi rosak bila keikhlasan itu hilang. Sebab tu syaitan kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang aku tak boleh kacau, yang aku tak boleh usik, hamba-hamba engkau yang telah diberikan keikhlasan. Maknanya engkau yang bagi keikhlasan itu. Dan engkau juga yang izinkan aku mana yang aku boleh sesatkan, mana orang yang aku boleh sesatkan, mana yang tak boleh. Semuanya ada pada ketentuan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam perut ibu lagi, malaikat telah diperintahkan bikatbi rizqihi wa ajalih, syaqiyun am sa'idun, dalam hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam perut ibu kita dah ditentukan rezeki, dah ditentukan ajal, dah ditentukan kamu ini celaka ataupun bahagia. Celaka makna ahli neraka, bahagia makna ahli syurga. Apa yang kita buat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Di dunia yang akan selamat hanya orang-orang yang Allah jadikan dia ikhlas. Di samping kita beribadah, tuan-tuan, di samping kita usaha nak jadi ikhlas, kita kena minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ikhlas. Sebab tanpa keikhlasan, amalan-amalan kita semua rosak. Sebab itu puasa saja yang tuan-tuan tak boleh riak. Kan? Solat boleh riak, sedekah boleh riak, ya, ceramah boleh riak, khutbah boleh riak, ngajar Quran boleh riak, baca Quran sedap boleh datang perasaan ujub, sum'ah, semua boleh datang. Puasa tak boleh. Sebab itu kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala. Tiap-tiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang akan balas. Tuan-tuan, puasa, tuan-tuan cuba riak. Cuba tuan-tuan buat muka lapar. Adakah orang akan puji? Hebat kau punya puasa. Aku tengok muka kau tu lapar gila siot. Kan? Muka buat dahaga. Asal kau dahaga ni puasa. Uyung kau punya puasa dahsyat. Tak ada orang puji kita tentang puasa. Sebab itu ia boleh membentuk ikhlas. Maka jadikan puasa kita ini dan ibadah-ibadah kita yang lain, ya, semata-mata libtira'i wajhillahi jalla wa ala. Jadi saya berhenti setakat ni dan saya bagi laluan lah. Asalnya hari ini patutnya ada talk show atau forum daripada sahabat saya dengan sahabat saya Ustaz Safidin Amran daripada, tapi terlambat tadi. Saya dah bawa tajuk ni, nak potong tak susah. Jadi saya persilakan Al-Fadhil Ustaz